Don't forget to subscribe, like the video, and share. Thank you for supporting. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Saya akan membentangkan serba sedikit pengenalan tentang denggi. Sudah pasti boleh dikatakan setiap masyarakat mengetahui tentang bahayanya denggi terhadap seseorang. Apa itu denggi? Denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes. Aedes merupakan nyamuk yang asalnya ditemui di kawasan di iklim tropika dan khatulistiwa, iaitu Asia Tenggara, khasnya seperti Indonesia dan Malaysia, yang kebanyakannya beriklim panas. Terdapat dua jenis Aedes, iaitu Aedes albopictus dan juga Aedes aegypti. Aedes albopictus merupakan spesies yang sering ditemui di Asia. Aedes ini bercirikan kaki belang hitam putih dan badan kecil berbelang hitam putih. Nyamuk ini telah menjadi serangga perosak utama di kebanyakan masyarakat kerana kaitan rapatnya dengan manusia dan biasanya terbang dan menghisap darah pada siang hari selain pada waktu subuh dan juga maghrib. Aedes aegypti juga terkenal sebagai penyebar denggi dan demam kuning. Aedes ini juga merupakan sejenis nyamuk yang menyebarkan demam denggi, chikungunya, demam Zika dan demam kuning dewasa. Nyamuk ini lebih dikenali melalui tanda putih di kaki dan menandakan dalam bentuk kecapi dan toraks. Nyamuk Aedes kebiasaannya mencari mangsa sekitar awal pagi dan waktu petang atau senja. Penyakit ini sangat berbahaya kerana ia boleh mengakibatkan seseorang itu menjadi sakit tenat dan juga maut. Pesakit juga akan mengalami beberapa tanda-tanda dan juga gejala selepas 5 hingga 6 hari gigitan nyamuk. Antaranya ialah demam panas, sakit kepala, sakit-sakit sendi, loya dan juga ruam. Demam denggi juga terdiri daripada dua, iaitu demam denggi biasa dan juga demam denggi berdarah. Dan masih tiada rawatan khas untuk demam denggi. Demam denggi amatlah berbahaya kepada tubuh badan kita. Terdapat beberapa kesan virus denggi kepada badan. Yang pertama adalah boleh menyebabkan keguguran bayi kepada wanita yang hamil jika terkena jangkitan demam denggi. Yang kedua boleh menyebabkan strok berdarah pada dalaman otak. Selain itu, ia boleh menyebabkan kelemahan pada jantung. Virus denggi ini juga boleh menyebabkan paru-paru kita berair jika terkena jangkitan. Ianya juga akan berlakunya kerosakan kepada buah pinggang kita. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan kerosakan kepada buah hati. Seterusnya adalah pendarahan kepada perut ataupun usus. Dan yang terakhir sekali, ia juga boleh menyebabkan kematian. Kesan demam denggi yang lain adalah seperti kerosakan limfa dan juga saluran darah. Keadaan ini berlaku apabila limfosit berada dalam keadaan pertumbuhan sel yang tidak terkawal dan berganda. Kesan demam denggi yang lain adalah pembesaran hati. Pembesaran hati ialah keadaan hati yang membengkak melebihi saiz normalnya. Langkah utama untuk mencegah demam denggi adalah dengan membasmi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Amalan gotong royong membersihkan kawasan rumah perlu diterapkan dalam diri setiap individu. Tujuannya bagi memastikan tiada bekas air bertakung seperti tin-tin kosong, pasu bunga dan atap rumah. Lingkungan sebegini sering menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes yang sering diabaikan oleh segelintir masyarakat. Langkah kedua, bercerita mengenai fakta telah menjadi kebiasaan pada masa kini. Barang terpakai digital semula bagi tujuan perhiasan. Ianya baik untuk alam sekitar kita. Namun, terdapat segelintir masyarakat yang memandang enteng terhadap penjagaannya.
Sebagai contoh, penggunaan tayar terpakai yang telah diubah menjadi pasu tanaman telah menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes disebabkan permukaannya yang gelap dan lembab. Oleh itu, penggunaan servo Aphids adalah langkah yang terbaik untuk membunuh dan merencatkan jentik-jentik. Terusnya, kaedah menanam sampah. Umum sedia maklum bahawa nyamuk gemar berkeliaran di kawasan yang lembab dan gelap seperti kawasan pengumpulan sampah. Bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku, kaedah menanam sampah basah maupun kering adalah digalakkan. Kaedah ini amat disarankan kepada penduduk kampung yang mempunyai banyak tanaman dan daun gugur bagi mengelakkan nyamuk Aedes berkeliaran. Langkah keempat. Sebagai individu yang perhatian terhadap kesihatan diri dan orang lain, adalah diwajibkan untuk melaporkan kes jangkitan nyamuk Aedes jika berlaku di kawasan perumahan. Hal ini harus diajukan kepada pihak kesihatan bagi tujuan lanjut seperti penyemburan asap penghapus denggi di sekitar kawasan rumah. Dengan tinjauan dan pemeriksaan pihak kesihatan secara langsung dapat menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Selain itu, terdapat 4 cara untuk melindungi diri daripada jangkitan denggi. Yang pertama, tutup pintu dan tingkap sekerap mungkin atau pasangkan skrin serangga. Walaupun anda dapat mengawasi nyamuk ketika terjaga, namun anda mungkin tidak sedar sekiranya anda digigit sewaktu anda tidur. Anda boleh cuba penggunaan kelambu sebagai perlindungan tambahan. Yang kedua, lindungi diri anda dari gigitan nyamuk. Sekiranya anda tinggal di kawasan wabak denggi, gunakan alat pengusir nyamuk elektrik. Selain itu, sebelum anda keluar rumah, pakai pakaian yang berlengan panjang serta penyembur nyamuk untuk melindungi kulit yang terdedah. Pastikan penyembur nyamuk tersebut mengandungi bahan yang mampu menghalau nyamuk serta sesuai untuk kulit. Yang ketiga, jauhilah kawasan pembiakan nyamuk seperti tasik, kawasan lembap serta kawasan paya. Elakkan tempat sebegini atau lindungi diri anda sebaiknya. Yang keempat, sentiasalah berwaspada. Ahli keluarga anda dijangkiti demam denggi, tingkatkanlah pengawasan. Sekiranya nyamuk menggigit ahli keluarga yang telah dijangkiti, ia boleh membawa jangkitan tersebut kepada ahli keluarga yang lain. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan ini agar anda terhindar dari jangkitan demam denggi. Penutup atau kesimpulan. Wabak ini berlaku disebabkan oleh pendedahan kepada persekitaran yang sensitif dan mudah merebak di lokasi tersebut atas sebab kepadatan vektor yang tinggi hasil daripada sikap tidak ambil peduli oleh masyarakat setempat yang membiarkan pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran. Ini disebabkan oleh kelewatan mengesan status awal kes memberi ruang kepada merebaknya virus ini. Kesannya virus ini berada tanpa kawalan dan membimbangkan sesetengah pihak. Ini dapat dilihat melalui kewujudan premis kediaman dan rumah-rumah terbiar sangat memberi kesan negatif kepada kerja-kerja kawalan yang sedang dijalankan. Setiap lapisan masyarakat haruslah bersifat rasional terhadap kebersihan persekitaran agar pembiakan nyamuk Aedes dan penularan demam denggi akan terencat. Semua anggota masyarakat haruslah bekerjasama dan berganding bahu dengan pihak berkuasa bagi menangani masalah ini. Kempen kesedaran dan penguatkuasaan yang berterusan sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya demam denggi. Seterusnya, pihak berkuasa haruslah menguatkuasakan undang-undang supaya masyarakat sentiasa berwaspada, khususnya dengan mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dalam hal tersebut, perlu adanya sesuatu benda yang dijadikan penyelesaian dalam kes ini. Sebagai contohnya, masyarakat sendiri perlu mencari jalan untuk melakukan atau mengekang penularan wabak ini. Seperti melakukan aktiviti gotong royong, malahan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama masyarakat setempat. Selain itu, media pemberitahuan yang cepat disampaikan kepada masyarakat dengan mudah diperlukan. Sebagai contohnya televisyen, akhbar, radio dan sebagainya. Dengan adanya media pemberitahuan ini, kita dapat menarik minat masyarakat agar sentiasa memastikan kawasan kediaman berada dalam keadaan bersih dan terkawal. Kesannya, negara kita akan menjadi lebih sejahtera, harmoni dengan masyarakat yang sejahtera jasmani, rohani dan emosi tanpa kehadiran nyamuk Aedes. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama mencegah denggi.
kerana mencegah lebih baik dari mengubati. Ini kerana demam denggi membawa maut. Thank you for watching this video. I hope you enjoy it. See you again. Bye.